Okay, so uh, kita akan share berkenaan tentang urus capital, urus marketing. Tajuk kita pada video kali ini dan video live bagi sesiapa yang join Khalifah Usahawan Tribe. Tahniah kerana anda dah bersedia untuk tengok video ni. So di antara video-video yang saya buat dalam Khalifah Usahawan Tribe ni, dalam grup ni, ianya adalah konten untuk anda majukan diri anda, tingkatkan sales. Jadi tajuk-tajuk ni mungkin dia agak macam pelik sedikit bagi anda, mungkin agak susah bagi anda nak hadam, tetapi saya harap anda dapat something daripada perkongsian saya yang saya kongsikan kepada anda ni. So by the way, ada juga satu berita baik dan benda ni bagus untuk usahawan di Malaysia ni lah. Okay, so urus capital, urus marketing, ada dua benda yang kita nak sebutkan berkaitan tentang capital and marketing. So bab tentang capital, kena faham dalam Khalifah Usahawan Tribe, okay, dalam Khalifah Usahawan Tribe, capital bagi kita maksudnya ialah sales dan finance. Duit yang masuk tu, okay, itu adalah sales, dan duit yang perlu diurus bila dah masuk, yang keluar tu semua itu adalah kerja finance. So sales, finance, itu capital ya. Kalau kita sebut capital, itulah sales and finance. Dan di bawah sales and finance ni ada dua perkara lain pula. Di bawah sales ada dua benda, iaitu kalau you nak buat sales sendiri, of course maybe kebanyakan yang ada daripada anda yang jadi agent, okay, jadi agent dropship ke kepada produk orang lain, ataupun service ke, ataupun anda sendiri sebagai founder kepada bisnes anda. So maksudnya kalau you buat guna sistem agent ataupun lagi satu gunakan team sales, sama ada either one, okay, salah satu ni kalau you gunakan sistem ni, you ada cara pengurusan yang berbeza. Okay, maybe kalau dekat bahagian agent, you nampak benda tu macam berbeza in terms of pengurusan. Maybe you kena fokus pada master stockist, and then stockist akan diuruskan oleh master stockist. Itu sebabnya dalam saya punya blog post dalam khalifahusahawan.com, dalam blog tu saya ada tulis berkenaan tentang cara pengurusan, cara nak mengurus bisnes, okay, cara mengurus bisnes. Jadi ada 5 cara nak urus bisnes yang part yang you kena urus. Di antaranya ialah, yang paling penting sekali ialah urus leaders. So leaders dalam you punya bisnes, pertama sekali yang paling penting yang you nak kena fokus ialah bisnes you akan sustain bila you ada team marketing and you ada team sales yang tahu apa benda yang mereka lakukan. Mereka tahu apa you punya business you punya VMO, vision, mission and objective business you. So mereka juga tahu mereka ada KPI sales harian, dan mereka juga ada KPI database yang perlu mereka dapat, perlu mereka masukkan ke dalam business mereka. Okay, let's say kalau dia orang agent ataupun dropship, database tu mereka pegang, betul. Kalau you gunakan sistem team sales pula, kalau you gunakan sistem team sales, semua database tu pergi kepada company. So you punya team sales tak boleh nak simpan untuk mereka sahaja. Let's say lah kalau you bagi handphone pada mereka, dia orang save dalam handphone tersebut. Jadi handphone tu adalah milik company, wajib milik company. Sebab database yang masuk sama ada nombor telefon ke, email ke, semuanya wajib masuk ke dalam company balik. Sebab di dalam you nak buat sales ni, saya akan ada explain benda ni dalam marketing, dalam tajuk dalam marketing lagi, urus marketing. So bab capital, di bawah capital sales, di bawah sales ada agent dan team. Jadi part bahagian agent dan team ni yang membuat sales, you kena uruskan leaders ni. Leaders ni lah yang akan delegate kerja kepada dia orang punya team, dia orang punya dropship ke, dia orang punya agent, yang akan bahagikan apa benda yang perlu dilakukan setiap hari, KPI yang perlu dilakukan setiap hari, apa benda yang perlu di-post setiap hari, copywriting apa, okay, gambar apa yang perlu di-post, ayat apa yang perlu digunakan, testimoni mana yang perlu di-post pada hari tersebut. Sebab dalam business you, kalau you sebagai business lain yang you mesti ada, you wajib ada you punya marketing calendar. Contoh nak dekat puasa, you ada campaign untuk puasa. Contoh nak dekat gaji, you ada campaign untuk waktu gaji.
awal tahun, hujung tahun, ada benda yang you lakukan untuk attack kepada menghasilkan jualan dalam bisnes anda. Jadi itu di bahagian sales yang you kena fokus, yang you kena tahu part tentang capital bahagian sales. Cakap tentang finance pula, ada 3 benda, okay, dan Khalifah Usahawan Tribe ada 3 benda. This is right or wrong terpulang pada anda, tapi ini adalah apa yang saya belajar dan benda ini saya ajarkan kepada anda. Jika anda ada komen ke apa, you boleh komen dekat bahagian bawah, okay, dekat video ni nanti. Pertama sekali, di bahagian finance, you kena tahu bila duit masuk, di manakah profit anda. So that's why penting you nak letak pricing pada you punya produk, yang you punya service. You kena tahu berapa margin, okay, margin keuntungan, berapa margin costing you punya produk ataupun you punya service. And then you tahu berapa harga yang you perlu letakkan kepada you punya produk ataupun you punya service tersebut. Alright, so you tahu di mana profit you, so you asingkan profit tersebut. Sebab profit inilah yang you akan gunakan selepas tu untuk menjadi saving dan juga untuk you punya business ada sistem and so on. So itu pertama sekali profit. You kena tahu, you kena ada numbers berapa profit yang wajib ada, berapa kiraan dia untuk letakkan harga, and berapa produk untuk achieve this kind of profit yang you nak achieve pada bulan tersebut. Malahan pengalaman saya sendiri, bila saya pernah bekerja gym, saya pernah bekerja sebagai marketing manager, saya create satu board, okay, satu board tu khas untuk target sales. Contoh bulan tersebut kena target sales. Let's say kalau saya forecast, saya letakkan target 100,000. Kalau ada founder pada bisnes tu forecast nak target 100,000, dia cakap 100,000, tapi kena tengok juga sebelum, semasa dan selepas. Sebelum tu pernah tidak dapat at least 10,000 ke 30,000 ke 30% from that ke ataupun 10% ke. Kalau dia pernah, so maksudnya dia akan ada track record. Track record daripada segi database, daripada segi customer yang masuk dan keluar, ataupun data daripada segi sales, berapa harga produk, in terms of marketing, apa benda yang dilakukan. So benda tu amat penting. Dalam board tersebut, yang apa yang saya lakukan ialah ada target sales. Contoh 3 bulan sebelum tu, kalau dia cakap nak 100,000, sebagai contoh macam saya kerja gym dahulu, saya letakkan 30,000 pada bulan pertama, 30,000 sebab dia pernah capai 20,000 saja paling tinggi. So saya letakkan 30,000, at least 30% penambahan, 30% penambahan daripada sebelum tu. So 20,000 naik 30,000. So saya buat calculation, and then saya check apa benda yang dia ada in terms of capital, in terms of marketing, and then in terms of berapa sales yang dia ada, package produk yang dia ada. And then saya check dia punya pricing, package membership untuk gym tersebut. Saya check, and then sehingga kan bila saya discuss dengan founder, pada owner gym tersebut, discuss bagaimana nak naikkan dan bagaimana nak jadikan benda tu package, and then bagi free gift apa semua benda tu, kita create something yang new, okay, yang membuatkan orang attracted. Bukan saya buat keputusan ni sendiri, tetapi saya bertanya kepada pelanggan yang datang pada kita dalam gym tersebut. So saya tanya, dan malahan kita buat memang biasa kalau you masuk gym apa semua akan ada satu kertas untuk letakkan nama dan nombor phone dan pukul berapa dia masuk. Kalau dia nak locker, dia akan bayar untuk locker semualah macam tu. So apa yang saya lakukan selepas tu, database yang kita dapat, kebiasaannya sebelum tu mereka tak buat apa-apa dengan database tu. Dia just biarkan, dia just ada nama, and then so on, hujung bulan baru nak buat marketing. Tapi apa yang saya lakukan, dapat nombor telefon tersebut, keesokannya terus kita buat phone call, dan malahan kita buat script, kita buat satu report untuk phone call. Report untuk phone call, setiap orang yang bertugas sebagai tim sales and marketing dalam gym tersebut, dia akan dapat commission lah kalau dia buat sales apa semua. Itu satu benda yang kita letakkan sebagai insentif kepada tim. And then bila dia buat phone call tersebut, dia kena take note, satu ni adakah dia follow up ataupun dia first call. First call dia kena tick, second call dia kena tick. So dia ada record kat situ. So satu kertas kepada satu kertas, dia kena tulis balik, ni nombor telefon yang semalam, so ni adalah second call, contoh. And then ada bahagian remark ataupun dia adalah follow up. So remark tu adakah dah close sale. Kalau dah close sale, jangan call lagi. So maksudnya kena tukar kepada file close sales.
file follow up, and then ada file untuk phone call. So kita buat file macam tu. So cakap tentang bila pengurusan tentang business, sales and finance apa semua ni, you kena ada file-file tersebut. Okay, saya sendiri pun ada file, tapi by the way sekarang ni memang saya tak ada file yang proper lah. Semasa sebelum ni, masa saya ada team apa semua, saya buat filing. File tu memang ada, memang saya ada buat. Memang saya take note, saya tulis dalam buku, saya letak dalam file Excel saya letak dalam buku, dalam bahagian report, bahagian nota saya letakkan semua. Benda tu amat penting supaya you boleh track di manakah you punya database, di mana satu yang you perlu buat phone call, mana satu yang you kena buat sistem automation ke dalam dunia digital, you buat sistem follow up ke by email marketing atau you gunakan messenger marketing. Alright, so itu part tentang profit. Kalau cakap tentang sendirian berhad pula, okay, sendirian berhad ni adalah satu kelebihan yang sangat besar. Okay, kalau you mula bisnes dengan you daftar SSM, kalau you tak ada lagi syarikat berdaftar enterprise at least dengan SSM, you kena daftar. Okay, tapi kalau you dah ada enterprise sendiri, you dah ada business dia register ada SSM enterprise, you boleh upgrade. Maksudnya you target untuk upgrade kepada sendirian berhad. At least kalau you nak target pada sendirian berhad, minima you punya sales adalah 30,000. Okay, minima you punya sales adalah 30,000. And then you naik sendirian berhad sebab di situ banyak benefit. Maybe you cakap benda tu macam amat susah, tetapi in terms of protection, in terms of safety kepada orang yang bekerja, dia orang akan lebih selesa kalau dengan company sendirian berhad. Dan malahan in terms of cukai, in terms of pengurusan, bila cash flow keluar masuk apa semua ni, lagi terurus bila sendirian berhad. You akan ada disiplin dalam pengurusan. Itu amat penting. Sebab kalau you enterprise selama-lamanya, orang tak akan nampak bisnes ni serius atau tidak. Kalau you tukar kepada sendirian berhad, orang akan nampak this is a serious business. So that's why juga saya memang dah target daripada 2018 sendiri nak tukar pada sendirian berhad, 2019, and then sehinggalah pada sekarang kita akan tukar kepada sendirian berhad dan kita punya fokus kita sendiri. So maksudnya kalau you dah ada capacity sales tersebut, you dah ada sistem tersebut, you dah recheck and restructure you punya business, you boleh terus upgrade kepada sendirian berhad. This is the right time. Maybe kalau you tanya pada saya, is this the right time? Pada waktu maybe ekonomi nak collapse apa semua untuk upgrade kepada sendirian berhad, yes, it is the right time. Kerana apa? You akan lebih terurus. Okay? Tapi kalau sales you tak cukup pada 30,000, macam masih semput lagi ataupun masih tercungap-cungap terus nak tukar pada sendirian berhad, hati-hati, you kena recheck and restructure dulu you punya business. Macam mana benda tu you nak tahu? You tanya pada kita dalam Khalifah Usahawan, ataupun you boleh pergi kepada website kita seminaronlinesecret.com. Dalam tu you boleh check bagaimana cara you nak recheck and restructure you punya business. Okay, so you boleh selamatkan you punya business lah. So itu profit, sendirian berhad. And then last kali di bahagian finance, part finance yang saya nak sebutkan ni ialah saving. Saving bukan maksud you simpan duit tu semata-mata, tapi saving ni lah yang you kena ada. Saving biasa business, saving emergency, and then you kena ada saving krisis, untuk krisis. So ada 3 jenis saving. Saving untuk business, saving emergency, and then saving untuk krisis. Krisis bila tiba-tiba dah teruk sangat you punya financial in your company ni. So duit krisis ni lah yang akan bantu. So maksudnya you dah guna saving company, you dah gunakan saving emergency, and then last kali dah orang kata last resort lah, okay, baru you terpaksa gunakan benda ni. And saving krisis ni tak boleh ada siapa pun yang tahu, hanya founder saja yang betul tahu. Okay, and founder kena pandai untuk agihkan benda ni sebagai founder, sebab you lah orang kata the man behind the vision, the man behind this company, the man behind this brand. So orang suka dengan you punya sedang disebabkan anda, disebabkan message yang you sampaikan. Okay, so itulah part capital, tentang urus capital. Okay, saya recap balik. Sales, finance, bawah capital. Di bahagian sales, agent and team, di bawah finance ada profit, sendirian berhad, and saving. Saving ada 3 jenis tu saya sebutkan tadi, and so on. Kalau you tak dapat tangkap
you boleh tengok balik video ni and then you take note satu persatu. Okay, so point yang seterusnya iaitu urus marketing. Urus marketing. So marketing ada 3 asas level marketing yang you kena buat. First kali ialah content marketing. You nak buat pemasaran, you wajib permulaan you kena buat content marketing. You nak menjadi authority satu benda yang ayat memang daripada dahulu lagi, walaupun tak adanya digital marketing stories sell, fact tells. Maksudnya ialah cerita akan menjual. Okay, cerita, bila you ada cerita, maksudnya punya produk atau punya servis akan senang terjual. Orang attach dengan you punya jenama, orang attach dengan you punya bisnes disebabkan cerita di sebalik benda tu, di sebalik jenama tu, di sebalik produk tu, di sebalik apa benda yang you hasilkan untuk bantu selesaikan masalah tersebut kepada you punya pelanggan. Okay, so cerita ni amat penting, dan cerita dia mestilah yang attack kepada emotion pelanggan tersebut. Okay, so itu part content yang you kena tahu. You kena bercerita, you kena ada cerita. Okay, message anda apa yang cuba disampaikan, masalah apa yang you nak cuba selesaikan, isu apa yang you nak selesaikan pada pelanggan tersebut. Sebab as you know, sebagai usahawan, you adalah solution provider. Okay, sebagai solution provider, you tak boleh shot sendiri. Buat keputusan, buat produk ni, buat servis ni disebabkan you just rasa-rasa. Okay, you tak boleh buat macam tu. You kena ada data dan analisa yang tepat kenapa produk and servis tu wujud. Sebabkan ada permintaan, of course. Itu part content. And then about story sell, facts tell, fakta. Okay, fakta dia cuma akan menjadi satu figure. Kalau you pergi kepada mana-mana business tu, you cakap figure macam ni, figure ni dia orang akan just dengar. Tetapi orang yang akan attracted, akan ingat dengan you punya produk apa semua disebabkan cerita yang you sampaikan. Of course, one of the thing dalam advertising ialah image. Of course, daripada cara you sampaikan ayat tersebut, dia akan ada magic words ataupun orang kata ayat yang main emotion untuk pengiklanan tersebut. Dan cara you susun copywriting bila you buat pengiklanan, image you macam mana, nak letak di mana, logo you nak letak kat mana, itu amat penting juga dalam bahagian you nak buat pengiklanan. Stories, sales, fact, tales. Okay, so you pastikan bila buat content wajib ada bercerita, lebih banyak bercerita, and fakta ada sedikit. Okay, so itu bab content. Content you wajib kena buat, consistently kena buat, consistently. Kalau you tak tahu bagaimana you nak hasilkan content, at least you kena ada formula. Okay, you kena ikut formula berdasarkan who, what, why, where, when and how. Yang kita biasa belajar daripada sekolah dahulu. Benda ni sangat-sangat basic. Okay, siapa yang perlu beli produk ni, siapa ada masalah ni, who, why, kenapa benda ni macam ni. Kalau you nak buat content, itu sangat-sangat asas. Ataupun kalau you nak lebih advance lagi, satu website ni yang saya gunakan juga, askthepublic.com. Okay, askthepublic.com, ataupun you just Google, you type kat YouTube juga pun boleh. You type apa benda berkaitan you punya produk. Boleh jadi ianya adalah how to, jenis video how to yang you nak buat, jenis content blog post yang you nak buat ke pun boleh. Ianya maybe you just type kat situ cara nak buat apa, cara nak buat, cara nak kurus ke, cara untuk turunkan berat badan ke, cara untuk buat masakan ke. So benda ni, konten-konten ni lah yang you kena share supaya orang akan nampak bila dia orang nak beli produk ataupun servis untuk menyelesaikan masalah mereka, dia akan cari siapa. So seorang pelanggan ni, dia nak selesaikan masalah dia, dia akan cari orang yang dia selalu nampak.
Apatah lagi kalau you jenis bercerita and you buat content and then you duduk dalam you create, contoh macam saya buat group macam ni, you create satu group untuk bagi content selalu kepada mereka. So benda ni amat penting supaya dia dapat attack mereka punya minda bawah sedar. Saya ada share dalam video bagaimana 5 cara, 5 formula untuk 5 formula influence, iaitu REPET. So you boleh tengok video tu, cari balik dalam grup Khalifah Usahawan Tribe ni, boleh tengok balik video tu apakah formula-formula tersebut, sebab panjang explanation saya. So itu part content, enough pasal tu. And then seterusnya ialah database marketing. Content marketing you dah buat, seterusnya adalah database marketing. Part tentang orang yang biasanya, in terms of you nak capai 1 juta ringgit, you wajib ada asset content marketing dalam you punya business. Content ni lah yang biasanya kalau you nampak, kalau you cakap pada saya kenapa business sebesar dia orang tak buat content marketing, you are wrong sebenarnya. Sebab dia orang bila dia orang buat pengiklanan, that's why saya sebut tentang advertising tadi. Bila dia orang buat pengiklanan, dia orang bercerita. Bercerita. Setiap iklan mereka bercerita. Ada cerita tersendiri yang membuatkan seorang pelanggan tersebut akan stick dengan you punya jenama, dengan you punya business. So pentingnya untuk you capai 1 juta ringgit, you kena consistently bila dicari, you tengok you punya Facebook page ke, tengok you punya website ke, tengok you punya IG ke, dia akan nampak dia ni selalu ada content macam ni. So kalau you sebutkan you expert in this thing ke apa benda yang you post should reflect benda tu juga. So janganlah benda yang bercampur aduk. Kalau maybe dia adalah satu bidang yang you fokus dalam bidang tersebut, you memang expert, you ada PhD ke, you ada certified, benda tu memang bidang besar yang you sendiri pegang, it's up to you. Tapi as long dia adalah bidang yang sama. Kalau you cakap you nak fokus pada satu bidang, tapi saranan saya, macam saya share sebelum ni, berkaitan tentang the long tail effect, iaitu berkaitan tentang niche, fokus kepada niche. Even sekarang bila banyak big names, nama-nama besar, jerung-jerung, jenama-jenama besar dah semakin besar, dia akan meninggalkan orang-orang yang nak cuba bersaing dengan mereka. So that's why you kena fokus kepada niche, niche business. Jangan fokus kepada bidang tu terlampau besar. Jangan you nak bersaing dengan orang. You boleh bersaing di bahagian niche yang you betul-betul pakar, and you betul-betul ada kebolehan tersebut, and you memang ada passion dalam benda tu. So that's why benda tu juga yang akan keep you keep on going untuk buat content, and then you kumpul database, and then you ada buat TRTL. So itulah dia di part bahagian content. Untuk capai 1 juta, you wajib kena ada benda ni. Sebab once you achieve that shilling of 1 million, your first million in business in one whole year, dalam 1 tahun you capai you punya 1 juta pertama. Bila next you nak achieve kepada 10 juta, nak capai kepada 10 juta, benda tu juga yang you kena lakukan, iaitu poin yang seterusnya, database. Di bawah urus marketing, content marketing, and then database marketing. Database marketing ni dia kena bermula daripada bawah juga. Dia kena bermula daripada bawah juga. Maksudnya daripada permulaan you dah kena simpan database. Macam you biasa lakukan lah. You simpan nombor phone, you simpan email mereka, you simpan alamat mereka, you simpan tarikh lahir mereka. Kenapa penting benda ni? Saya simpan alamat rumah saya punya customer, pelanggan saya minta tarikh lahir mereka. Kenapa benda ni penting? Sebab once hari jadi mereka, kita just cakap pada mereka, mana tahu hari jadi kita nak bagi hadiah. So jangan cakap benda tu. Sebab kenapa? Benda ni yang akan create trust, relationship, and you punya jangka masa, you punya LTV, CLTV, customer lifetime value per customer, daripada seorang produk, daripada seorang customer tu, kalau dia beli you punya produk RM100, let's say dia beli you punya produk RM100, profit you RM50. So takkan daripada satu customer you nak dapat profit RM50 saja. Boleh jadi dia in the future dia nak repeat order. Tapi kalau you tak simpan dia punya contact number,
you tak ada buat follow up, you tak ada buat create relationship, you tak ada create content yang membuatkan dia nampak you ni still wujud, still hidup in the industry ataupun in that business. So that's why pentingnya anda untuk simpan database and consistently buat content. Okay, even saya sendiri, pengalaman saya sendiri ya, walaupun saya buat content daripada 2016, 2017, ada saya punya student datang balik kepada saya sebab saya consistently buat content, consistently hidup. Teruskan, walaupun saya tak buat pengiklanan berbayar, mereka datang kepada saya kerana mereka tahu saya masih wujud. Nak cakap wujud saja pun itu dah menggunakan ayat yang point yang zero cost. Okay, marketing yang zero cost. Sebab you ada database, you ada buat content marketing. Itulah database marketing yang you perlu lakukan. Bukan sahaja you just kumpul nombor phone and then you biar. Dapat sales you biar. Jangan buat macam tu. You wajib kena ada follow up. Kalau untuk makluman anda, saya ada share dalam banyak video bila cakap tentang sales and marketing. 80% kebanyakan business sebesar yang make millions, yang buat millions, dia orang buat follow up. Even dia orang punya sales, 80% datangnya daripada follow up. Maksudnya di sini ialah dia orang buat database marketing, dia orang buat email marketing, dia orang buat messenger marketing kalau dia orang menggunakan messenger, ataupun dia orang buat telemarketing. Jadi itu pentingnya you kena ada database marketing. Database marketing kena buat. Bukan saja you cakap you ada database, bukan macam tu. You kena ada action. Okay, kena ada orang yang bertanggungjawab, and you kena ada timetable untuk buat database marketing tersebut. Okay, that's how important it is untuk buat database marketing. So benda ni berkait rapat. Sebabkan apa? Content you kena mula. Kalau you nak achieve first million, you punya first million memang you kena buat content marketing. Untuk you bertahan daripada bawah, orang kata dia punya tunjang tu sendiri, you kena mulakan database tu sendiri daripada bawah juga. Maksudnya daripada awal lagi you dah kena simpan database tersebut. Sebab di antara customer-customer yang terawal ni lah yang akan menyebabkan business you semakin grow bersama jenama you sendiri. Walaupun maybe you tukar jenama ke, tetapi you sendiri sebagai founder, you sendiri yang sampaikan message about what is your belief about this business, about this product and service yang you lakukan. Mereka akan stick dengan anda sebagai influencer dalam niche tersebut. Okay, so itu content and database marketing. And then seterusnya adalah TRTL marketing. Okay, TRTL marketing. TRTL marketing ni dia ada 4 komponen. 4 komponen asas. Pertama sekali T, trust. Okay, you kena jaga trust customer. Start daripada awal. Benda ni dalam Kanifah Usahawan, saya sendiri selalu buat benda ni daripada awal. Kita tak nak rosakkan nama kita, kita tak nak rosakkan kita punya jenama. Cakap tentang trust, saya selalu apa benda produk yang saya provide, yang saya jual, saya janjikan, let's say saya cakap, saya cuma buat website sahaja, 1 page. Tetapi itu yang kita cakap pada dia. Tapi bila dia beli dengan kita, dia dah berurusan dengan kita sentiasa over deliver. Ayat yang saya selalu sebutkan kepada kita punya student dan kepada tim saya yang saya selalu sebutkan, jangan over promise tetapi over deliver. Maksudnya kat sini, benda yang you buat dalam you punya sales page, you bagi benda tu. Let's say you cakap, I bagi 2 benda saja. Satu, you beli 1 benda, you dapat lagi 1 bonus. Tetapi bila dia datang je dengan you jangan bagi tahu dekat sales page ke apa. Bila dia datang, dia dah beli, you bagi lagi tambahan, lagi 2 ataupun lagi 3 ke. Depends pada anda. Depends pada how you nak buat benda tu supaya dia akan stick dengan you. So benda ni akan create trust and create loyalty itu sendiri. Okay, itu trust yang pertama. Trust you kena jaga. Maksudnya along the way, sebelum dia nak berurusan dengan kita dah jaga trust. Maksudnya kita ni betul-betul certified ke dalam bidang tu. Kita ni betul-betul orang yang proven dengan kita punya result, kita bantu orang lain. Kita betul-betul orang yang valid, okay, untuk buat benda tu dengan kita. Sama ada dia nak beli produk kita ke ataupun dia nak beli servis kita.
Okay, so trust itu pertama sekali. Semasa berurusan dengan kita pun kena jaga, trust kena jaga. And then selepas berurusan beli produk pertama kita, saya cakap tentang CLTV, Customer Lifetime Value. Okay, Customer Lifetime Value. Sebab selepas tu apa yang you perlu lakukan ialah database marketing tersebut. Okay, so maksudnya kat sini TRTL ni dia kena bermula daripada you mula je bisnes, you kena buat benda ni. Bukan bermaksud sebab TRTL ni level dia sesiapa yang jaga TRTL marketing, level dia, achievement dia adalah lebih daripada 10 juta ke atas setahun. Achievement sales company dia ataupun bisnes dia. Okay, so trust you kena jaga sebelum, semasa and selepas. Of course selepas tu yang perlu lakukan ialah database marketing and content marketing wajib sentiasa ada. Alright, itu trust. And then relationship anda dengan customer wajib dijaga. Bila dia membeli you punya produk, of course you akan ada satu jalan marketing, perjalanan customer journey. Cakap tentang customer journey ni, customer experience yang kita selalu sebutkan dalam marketing, CX. Customer experience yang berurusan dengan you punya jenama. Okay, benda ni dalam dunia digital, dalam dunia sekarang ni 2020, customer experience is important. Satu customer tu berurusan dengan anda, dia nak merasakan experience lain. What is the difference berurusan dengan jenama ni dengan anda? Okay, maybe itu jenama besar, tapi dengan you apa yang you bagi lebih, apa experience yang dia rasa, relationship yang you create dengan dia, itu amat penting. Relationship ni you kena jaga dengan baik. You nak berurusan dengan customer you ni bukan sehari dua, sebab of course you nak repeat order daripada mereka. So that's why penting you kena jaga content tu sendiri consistently, you kena buat database marketing, and then you kena buat trust tu kena jaga semasa, sebelum and selepas. And then relationship of course sebelum, semasa and selepas pun kena buat juga. Okay, and then seterusnya T adalah time. Time bukan bermaksud you buat bisnes ni hanya setahun, 2 tahun saja you nak buat bisnes. Sebab orang akan nampak, orang akan dapat rasakan you ada VMO, vision, mission and objective dalam you punya bisnes. Orang akan tahu dia ni serius ataupun tidak. Bila you ada strategi, you ada next product, you dah ada apa benda yang you akan launch, produk apa akan datang yang you akan buat. Dalaman sendiri, kalau you ditanya oleh you punya team pun, you dah ada you punya strategi. This year, this month, this time. Okay, ada marketing calendar. Semua benda ni, time bukan untuk you business 3 tahun saja, tetapi untuk you stay relevant and sustain sehingga kiamat. Faham tak? Sebab kita nak benda ni supaya dia menjadi sumber pendapatan kepada diri anda sendiri yang mencari rezeki, dan supaya ia menjadi sumber pendapatan kepada orang yang nak bekerja dengan anda. Kerana sesiapa saja yang jadi you punya agent ke, jadi you punya team bekerja dalam business you, dia jadi HR ke, dia jadi operation manager ke, dia jadi you punya GM ke, dia jadi you punya finance, team finance ke, dia orang ni yang bekerja dengan anda, you dah, orang kata, buka peluang pekerjaan kepada mereka. You dah memberikan rezeki, okay, kepada mereka untuk menyara anak bini, tu memberi orang kata nak selesaikan tanggungjawab kepada mak bapak, jaga anak-anak. Faham tak? So benda ni amat penting. Bila you, sepanjang you nak buat strategi ni, you ada TRT, time, okay, you dah ada the long term journey untuk you punya business. You ada vision, mission dan objektif yang clear, supaya you punya business akan kekal selama-lamanya dengan customer yang sentiasa dengan anda. That's why kalau you perasan jenama-jenama besar yang kita familiar lah dengan nama mereka, contoh macam McDonald, KFC, benda ni yang kita ingat ada di antara anda daripada kecil pun dah tahu dah benda tu wujud. Colgate, okay, cakap tentang Colgate, dia adalah produk, betul? Produk, tapi you tahu tak nama company dia? You tak tahu. Nampak tak? Sebenarnya kat sini, relationship yang dia dah create, dia dah fokus pada produk itu sendiri. Itu cara marketing dia. Okay, McDonald and then KFC, yang dia buat
permainan lah untuk birthday, sambut birthday semua. Maybe ada di antara anda yang tak makan dah sekarang. Maybe satu waktu dahulu you pernah makan benda tu, makanan tu semua. Okay, fast food, yang kita cakap fast food apa semua kan. Ada di antara anda mesti at least satu kali dalam hidup anda akan pernah makan. And you have some kind of memories dengan jenama tersebut. So itulah cakap tentang time. Okay, cakap tentang time. And maybe someday tiba-tiba you mesti nak, bukan setakat dia sahaja, you mesti nak bila dia dah tua, bila dia dah ada anak, of course you nak seluruh keluarga dia beli dengan anda. Sesiapa, contoh macam saya sendiri buat bisnes, kepada business to business, saya nak anda sendiri pun, maybe anda adalah saya punya student yang akan refer orang lain kepada saya. Tak semestinya anda yang refer kepada saya. Okay, tak semestinya anda sendiri yang beli servis ataupun produk daripada saya. Maybe ada di antara kawan anda yang you share saya punya video, yang you share saya punya content, yang membuatkan dia orang akan berminat dengan saya punya servis ataupun saya punya produk. Okay, nak cakap tentang time, relationship and trust, marketing ni. And the last kali ialah loyalty. Loyalty ni lah yang akan membuatkan suatu bisnes. Kalau you nampak orang buat membership card, orang dapat point, benda ni akan buatkan satu manusia tu seorang pelanggan tu, dia akan stick dengan satu jenama, dia akan stick dengan satu bisnes tu, sebabkan ada loyalty program yang mereka plan dalam marketing tersebut. So itulah yang di antaranya TRTL. Okay, TRTL marketing yang you kena lakukan dalam marketing anda. So saya recap balik, urus capital, urus marketing. 2 poin utama, capital and marketing. Di bahagian urus capital, sales, agent and team. Di bahagian capital, di bawah finance ada profit, sdn berhad and saving. And di bahagian urus marketing pula ada content marketing, database marketing and TRTL marketing. So TRTL marketing ni sesiapa yang jaga, dia nak buat, kena buat daripada awal lagi you start business, you kena jaga. Kalau you cakap, alamak Coach Alim dah terlambat saya nak buat sekarang. No, it's not too late. Mula sekarang. Bagaimana you nak buat, you tak tahu ke apa, you komen kat bawah ataupun you tanya kepada saya, Coach Alim, refer kepada kita dalam Khalifah Usahawan, tanya bagaimana nak buat benda tu. Kita akan bantu anda untuk launch semua benda tu dalam you punya business, supaya you akan ada business yang sustain. Okay, jadi itu saja perkongsian saya berkaitan tentang urus capital and urus marketing. By the way, saya ada buat satu content dalam saya punya image, saya guna Canva lah kan buat benda tu kan. Saya post dekat IG, saya post dekat WhatsApp apa semua. Saya sebutkan benda ni 3 kali. Okay, urus capital and then marketing. Apa maksud dia? So maksudnya ialah sales yang masuk, okay, you kena urus KPI yang saya cakap tadi tu. Kena ada KPI, kena ada KPI berapa database yang masuk. And then you kena ada KPI close sales, satu hari berapa sales wajib ada. Nak tahu dapat sales ni berapa, so you akan ada ratio daripada traffic, conversion and sales. Kalau you nak dapat satu sales, berapa traffic yang you perlukan. Let's say you cakap ada 10, ada 100 orang. 100 orang yang tengok saya punya iklan, at least 10 orang akan PM saya. Tetapi daripada 10 orang tu akan ada seorang yang akan membeli saya punya produk ataupun saya punya servis. Okay, so itu maksudnya ratio dia traffic, conversion and sales adalah 100, 10, 1 ratio dia. Okay, so macam tu lah yang you kena ada in terms of KPI yang you kena buat tu. Alright, so itu sahaja yang saya boleh kongsikan kepada anda. Kalau ada apa-apa soalan, maybe ada benda yang saya tertinggal apa-apa ke, saya harap itu sajalah yang saya boleh kongsikan. And by the way, kalau you ada masalah in your business, kita ada buat satu seminar online, nama dia Seminar Online Secret. Okay, you boleh check website kita seminaronlinesecret.com by the way. And then kalau you ada masalah lain, maybe in terms of sales, in terms of marketing, you boleh tanya juga kepada kita. Kita akan bantu anda. Maybe ada masalah daripada segi you nak buat website ke, you nak launch you punya jenama business you ke,
ataupun you nak buat FBX, you boleh tanya kepada kita. Kita memang run service FBX untuk klien, customer ataupun student. Sesiapa saja yang berhajat boleh tanya kepada kita. Dalam Khalifah Usahawan, kami akan bagi tahu bagaimana cara dia untuk anda buat benda tu. Bukan setakat anda nak beli servis, anda nak beli panduan pun kami provide. Kalau you nak beli panduan saja daripada kita, and then you nak buat sendiri pun boleh juga. By the way, alhamdulillah, hujan kat luar, hujan rahmat. Okay, ada lagi satu benda yang saya nak share, maybe out of topic, tapi benda ni penting juga. Baru je tadi dekat dalam berita saya tengok satu benda berkaitan tentang prihatin, package prihatin ke apa, prihatin untuk PKS ataupun kita panggil sebagai SME, small and medium enterprise, peniaga kecil dan sederhana ni lah. So bisnes sesiapa yang you baru nak mula pun ada juga bantuan, ada pinjaman. Cakap tentang benda ni, yang saya nak anda faham, dalam Khalifah Usahawan Tribe, kita memang advise sesiapa saja yang ada masalah, tak tahu nak gunakan duit tu ke mana. Sebab akan ada di antara anda, akan ada tak semestinya dalam grup ni pun, usahawan kat luar sana bersama, dia dapat duit, let's say dia dapat buat loan, dapat buat loan daripada bank, daripada IMSME tu. Kalau dia dapat loan, dapat pinjaman daripada package prihatin untuk PKS ni, kalau dia dapat loan, anda tahu tak duit tu nak digunakan kat mana? So benda ni sangat penting tau. Benda ni sangat penting sebabkan kalau duit tu you tak tahu nak buat macam mana, that's why saya cakap tentang urus capital. Kalau you ada duit tersebut, you nak gunakan duit tu ke mana? Adakah you nak gunakan untuk beli aset bisnes saja? Adakah you nak gunakan untuk beli laptop? Atau adakah anda nak gunakan benda tu untuk buat iklan? And then nak buat iklan jenis macam mana pula? Adakah you nak buat light marketing all the way, and then you bazir duit RM5,000, RM4,000, RM10,000 untuk light marketing sahaja? Sebabkan apa? Kita dalam Khalifah Usahawan, kita dah buat benda tu sebelum anda. Kita dah buat semua benda tu. Apa saja yang you nak buat, apa saja bisnes anda, kita boleh advise bagaimana you nak minimalkan kos tersebut. Bukan kita cakap tentang finance, pengiraan, audit, tax, bukan. Kita tak pandai bab audit and tax tu, kita tak pandai. Saya cakap tentang bagaimana you nak minimalkan duit expenses pada marketing supaya boleh maksimalkan profit, and supaya you boleh dapat benda tu dengan cara yang sangat mudah and lebih efektif. Marketing tu sendiri lebih efektif. You nak buat sales and efektif. You nak closing sales lebih efektif. Handling objection lebih efektif. Nak buat follow up pun lebih efektif. So benda ni yang saya harap ada di antara anda aware. Bila dah kerajaan sekarang umum benda tu ada baik dan buruknya. Orang yang ada ilmu, orang yang tengok video ni, dia akan tahu apa benda yang dia perlu lakukan. Dia akan tanya kepada saya, kepada kita dalam Khalifah Usahawan, sebab ini memang kepakaran kita, bagaimana nak gunakan duit tersebut, apa yang saya perlu lakukan. Saya akan advise anda apa benda yang anda perlu lakukan dengan duit tersebut. Itu pertama sekali. Saya bukan financial planner ke, saya bukan financial consultant ke apa, tak. You dapat duit tu, is your money. Terpulang pada anda you nak buat apa. Bukan saya nak minta duit tu semua, tak. Sebab bila you bayar pada saya pun, maybe paling tinggi pun kalau you ambil personal coaching saya RM1,000 paling tinggi pun. Tetapi kalau you capai sales sehingga RM30,000, RM50,000, RM100,000, bukannya duit tu datang kat saya. Faham tak? Saya bukan financial consultant ke apa, tak. You ambil advice dengan saya, you tanya bagaimana you nak growkan you punya duit, bagaimana you nak growkan you punya marketing, you punya sales. So you kena tanya pada orang yang tepat. You nak invest ni, jangan main tanya kepada financial planner, dia akan jual dia punya produk. So you kena tanya kepada saya, sebab this is the reason, supaya you buat keputusan yang tepat. Sebab saya sendiri pernah ada kat tempat tu. Saya tahu macam mana rasa dia, dan saya tahu apa benda dan bagaimana nak urus risiko tersebut. So you get back kepada kita, Khalifah Usahawan, kita akan bantu anda bagaimana nak buat benda tu, sebab pro and cons dia sangat banyak.
Orang yang berilmu, dia akan buat keputusan yang baik. Dia akan buat keputusan yang betul. Okey, jadi itu saja. Saya Muhammad Alimuddin ataupun Coach Alim, founder kepada Khalifah Usahawan, dan saya harap anda dapat banyak manfaat daripada video yang saya kongsikan ni, and then anda akan take action kepada setiap satu ilmu yang saya kongsikan dalam video ni. Jadi itu saja, dan ingat, Khalifah Usahawan adalah Khalifah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.